Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, sekali lagi IMR TV membawa tuan-tuan dan puan untuk menonton siri yang dinamakan Telaga. Bersempena bersesuaian dengan pemilihan UMNO yang kini akan berlaku dalam jarak masa yang paling singkat daripada sekarang, iaitu 12 hari bulan dan 19 hari bulan Oktober yang akan datang ini. Dan kita kali ini akan membincangkan satu tajuk, meremajakan UMNO dalam konteks pemilihan. Meremajakan UMNO dalam konteks pemilihan kali ini. Dan sebagaimana biasa, saudara, kita diraikan oleh dua orang tetamu yang merupakan pakar-pakar penganalisis politik yang terkemuka di negara kita ini. Banyak menulis dan banyak telah memberikan sumbang saran dari segi idea tentang perkembangan politik mutakhir yang berlaku di negara kita ini. Di sebelah kanan saya, Profesor Datuk Dr. Muhammad Zainul Fitri, Datuk Osman, dan di sebelah kanan saya, Profesor Datuk Seri Dr. Muhammad Fairuz bin Khairuddin. Mereka telah bersedia dan saya akan memberikan soalan yang pertama. Tajuknya, tuan-tuan dan puan, dalam Telagah kali ini ialah meremajakan UMNO dalam konteks pemilihan yang sedang berlaku. Datuk, kita meremajakan tadi. Tadi dalam salah satu siri yang kita mengadakan tadi, Datuk telah menyebutkan bahawa remaja itu ialah kesegaran nilai juang yang mesti ada kepada pemimpin. Tidak kira umur berapa, asalkan kesegaran, segar, nilai juangnya segar, bersesuaian dengan kehendak dan kemahuan orang-orang Melayu dan orang-orang Islam yang menjadi penyokong-penyokong tegar kepada UMNO Barisan Nasional. Jadi maknanya mungkin Profesor ingin melanjutkan sedikit tentang keremajaan itu sebelum kita meneruskan perbincangan ini. Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada IMR kerana sudi menjemput saya sekali lagi dalam sesi Telagah ini. Dalam persoalan meremajakan UMNO, dia harus dilihat dari segi pemikiran, kekuatan pemikiran, kekuatan tindakan, kekuatan membawa UMNO ini kepada satu perjalanan yang boleh dihubung kaitkan dengan kehendak-kehendak peremajaan tersebut. Kegagalan pemimpin untuk menterjemahkan peremajaan ini kepada pengundi di luar sana sebanyak 14-16 juta orang dan juga 3.6 juta umat Melayu ahli UMNO, di samping umat-umat Melayu yang tidak bersama dalam UMNO, kegagalan dia menterjemahkan itu akan melihat kepada kegagalan kepimpinan UMNO secara keseluruhan. Dan apabila dilihat sebagai kegagalan UMNO secara keseluruhan, maka keyakinan rakyat atau ahli UMNO di luar sana akan berkurangan. Kekurangan kepada keyakinan ini akhirnya nanti diterjemahkan kepada PRU 14. Itulah yang menjadi kekhawatiran kepada setiap ahli UMNO yang mahu melihat UMNO ini sentiasa signifikan, sentiasa diterima pakai oleh rakyat keseluruhan. 6 orang yang bertanding ini mesti harus wajib mempunyai manifesto, wajib mempunyai tindak tanduk yang nak dilakukan, wajib mempunyai pemikiran, ideologi, walaupun bunyinya seperti idealistik, tetapi idealism itu penting ada bagi ianya diterjemahkan kepada rationalism pada kemudian hari, berbentuk tindakan. Ini penting itu. Saya sebagai ahli UMNO, beritahu sebagai ahli UMNO dan juga penganalisa politik, tidak bias kepada mana-mana pemimpin, melihatkan bahawa jika pemimpin itu gagal, maka gagallah keseluruhan di bawahnya. Dia gagal menterjemahkan apa yang nak dilakukan, maka gagallah di bahagian, gagallah di cawangan. Gagal dia menterjemah, memberikan hala tuju yang jelas
maka gagallah di bahagian, bagallah di cawangan. Maka bahagian dan cawangan hanya akan menjadi signifikan apabila berlakunya pertandingan. Bisingnya bahagian bila ada pertandingan. Bisingnya cawangan bila ada bahagian. Tidak bisingnya bahagian dan tidak bisingnya cawangan bila tiada pertandingan. Jadi kita harus bising bahagian juga walaupun tiada pertandingan. Aktivitinya, tindakannya, suaranya, ceramahnya. So bising tadi, ini cantik ni bising. Bising ni boleh dikaitkan dengan keremajaan. Keremajaan maknanya berteriak, aku nakkan perubahan. Wahai pemimpin-pemimpin di sana, berubahlah. Tapi yang saya nak sebut tentang keremajaan ni, komen daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dalam blog dia, Cik Dad, dan juga dalam tulisan-tulisannya, antara orang saya rasa yang paling kritikal dan yang paling penetratif dari segi mengulas mengenai keremajaan dalam UMNO. Dan beliau concern keremajaan dalam UMNO ni tersekat oleh kerana di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, usaha-usaha tidak dibuat dan tidak ada ruang dan peluang untuk meremajakan UMNO kerana ditutup oleh ketua-ketua bahagian, dikatakan oleh mereka yang mempunyai kuasa di peringkat bahagian dan sebagainya, yang tidak mengizinkan orang-orang baru yang lebih intellectually-nya lebih sound, yang exposure-nya lebih hebat, yang mampu membawa satu perubahan kepada UMNO dan sebagainya. Tapi ini tidak berlaku oleh kerana pemimpin yang ada ingin mengekalkan status quo-nya. Inilah yang tidak disenangi oleh Dr. Mahathir. Macam mana? Ya, terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Arma TV dan Datuk Rutasan yang mengundang. Dalam persoalan yang dibangkitkan sebentar tadi, saya kira sosok tubuh yang dinamakan Tun Dr. Mahathir Mohamad ini merupakan antara rujukan penting bila kita bicara soal sejarah negara, jatuh bangun negara, apatah lagi sejarah Malaysia moden, bagaimana pembentukan negara dan pembinaan semula kekuatan negara bangsa itu. Benar beliau punyai pandangan tersendiri dalam konteks melihat keadaan terkini UMNO dan nasib masa depan UMNO. Tentunya kenyataan-kenyataan yang beliau lakukan itu punya asas-asas dan sandaran-sandaran tertentu yang beliau arif di dalamnya dan memberikan pandangan untuk usaha pembaikan UMNO itu. Kita tak dapat menafikan adanya sedikit sebanyak masalah yang selama ini dihadapi oleh UMNO sebagai sebuah parti 54 tahun, 63 tahun. Dianya punya hambatan yang tidak mudah. Ya, realiti yang Datuk sebut sebentar tadi berkenaan adanya sekatan-sekatan di peringkat cawangan atau bahagian kepada masuknya bakat-bakat baru yang lebih cerdik, yang lebih bijaksana, itu berlaku di beberapa tempat dan ianya pun telah diterima sebagai suatu masalah yang disedari dalam UMNO. Ya. Dan tetapi saya juga yakin masalah itu bukan hanya dikongsikan oleh UMNO. Sebenarnya juga menjadi suatu dogma kepada parti-parti lain juga sebenarnya. Cumanya hanyalah kerana tumpuan media kebanyakan yang menumpu kepada UMNO, jadi isu itu begitu sekali sensasi dan panas. Keberadaan berperkarakan di dalam parti-parti lain juga mengesahkan bahawa masalah itu berlaku juga di tempat lain. Ini sebenarnya masalah yang bermula daripada sikap manusia yang tidak senang melihat kebolehan atau prestasi baik insan lain. Ini berlaku kerana soal tidak beresnya pembentukan hati yang tidak jelas perjuangan itu untuk ke mana nak dibawa. Bila dibicarakan dalam konteks UMNO dan pandangan Tun Dr. Mahathir tadi, ya, beliau boleh saja memberi apa saja pandangan yang beliau rasakan sesuai kerana pengalaman beliau itu mengesahkan autoriti yang beliau ada. Namun demikian, di satu sudut lain saya nak menyatakan bahawa ya, kita boleh saja ada pelbagai masalah, Datuk. Yang penting ialah bagaimana UMNO sekarang ini menyelesaikan masalahnya. Kerana kita melihat tadinya kita telah menyatakan signifikannya UMNO ini kepada pembentukan Malaysia. Sekiranya gagal UMNO mentransformasikan dirinya, maka kita akan merasa begitu sekali gusar terhadap nasib masa depan umat ini dan negara ini. Saya lebih berminat dalam soal bagaimana UMNO harus berubah. Bagaimana ahli UMNO harus berubah. Dan ini harus dijadikan suatu khutbah penting dalam menjiwai
amanah dan menggalas perjuangan. Kita telah nyatakan dari awal, kita mahukan UMNO itu segar dengan misi perjuangan, khutbah perjuangannya yang perlu digalas oleh juga insan-insan yang segar jiwa juangnya, pemberani, tegak untuk kepentingan Islam dan Melayu. Dan kemudiannya datang soal yang kedua, memastikan pemerataan keadilan untuk rakyat. Ini suatu asas penting. Justru mungkin bagi rakan-rakan yang bukan Melayu persoal, kenapa UMNO begitu sekali menekan kasus Islam dan Melayu? Penjiwaan dua perkara pokok ini penting kerana dua perkara pokok ini dalam konteks Malaysia menentukan kestabilan negara dan juga cara bentuk rakyat lain itu hidup di Malaysia ini. Okey, saya nak potong kat situ. Minta maaf silakan. Ini saya ada beberapa quotation ni tentang meremajakan ni. Ya. Nanti saya akan bagikan kepada kedua-duanya sekali. Seorang ni daripada Perak dia mengatakan, ini quote, masa golongan veteran sudah berakhir. Jika mereka masih berebut jawatan naib presiden, saya bimbang akan ada ahli UMNO yang meluat, terutamanya orang muda. Apa agaknya komen yang Profesor nak berikan? Saya bersetuju dengan kenyataan berikut. Apabila terlampau ramai orang veteran ini, bukan salah berada dalam UMNO, tak salah. Tetapi tuntutan daripada rakyat yang sedang melihat, meneropong, menganalisa, meneliti, menguji UMNO ini begitu ramai. Mereka tengah melihat apa UMNO nak buat. Dia tengah lihat nak berubah ke mana. Siapa yang nak diubah dan apa yang nak diubah. Rakyat sedang melihat. 3.6 juta ahli UMNO melihat juga. Adakah aku masih signifikan sebagai ahli UMNO? Betul ke nak berubah? Kalau tak ubah-ubah, buat apa aku duduk kat sini? Jadi orang-orang sini sedang melihat. Jadi bukan berarti orang veteran itu tidak bagus. Tetapi tuntutan itu harus dilihat juga daripada orang-orang yang menuntutnya. Jika orang veteran itu masih boleh memberikan perkhidmatan, mungkin memberikan perkhidmatan dari segi bentuk pemikiran, tenaga pemikiran, tenaga pengalaman. Tak perlu berjawatan. Tidak perlu berjawatan untuk dia membantu orang-orang baru memantapkan kepimpinan, memberikan tunjuk ajar nasihat. Seorang Datuk Seri, seorang pendekar pintar bersilat, Adiputra tidak menjadi hulu balang Melaka. Yang menjadi hulu balang Melaka adalah Hang Tuah. Tetapi Adiputra, iaitu Tok Guru kepada Hang Tuah, memberikan tunjuk ajar kepada Hang Tuah bagaimana menjadi hulu balang yang terbaik. Jika diambil daripada analogi begitu, orang-orang veteran ini harus memberikan tunjuk ajar kepada pemimpin-pemimpin muda. Jalan, pemikiran, nilai-nilai yang lama dulu yang mereka pelajari daripada pemimpin-pemimpin yang sebelum pada mereka itu diguna pakai semula dan diberikan sebagai satu azimat kepada pemimpin muda. Jadi veteran ini harus sedar kepentingan mereka. Okey, saya nak pergi kepada satu lagi quotation. Ini daripada, saya kena sebutlah, pasal ni dalam bentuk tulisan, memang dah ada buktinya. Bagi Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Tunku Adnan, pesannya mudah saja. Pesan dia. Apa dia kata? Yang dah lama dan pernah kalah tu, tak payahlah bertanding. Apa komen? Baik. Soal passing the baton ini memang sentiasa menjadi persoalan sensitif dan kadang-kadang itu begitu sekali bersemangat dibincangkan. Saya nak mendalami suatu sudut pentafsiran. Kita tidak hanya persoalkan passing the baton kepada siapa, tapi yang sepatutnya diutamakan dan masyarakat mesti harus berubah di segi ini. Yang harus dipertanyakan ialah passing the baton itu untuk apa? Dan passing the baton itu akan membawa kontennya apa? Pengisiannya cukup penting ditanyakan. Sekiranya kita tanyakan dua persoalan ini, untuk apa dan pengisiannya apa? Jika dua persoalan ini boleh dijawab dengan benar-benar
jelas dan terang nyata, insya-Allah soal yang dikatakan tadi kalangan tertentu berada di tempatnya dalam keadaan yang tak mau turun-turun ataupun masih lagi segar bugar walaupun telah lemah longlai yang dilihat secara jelas, tidak akan berlaku. Apabila umat tidak jelas konten dan untuk apa tadi, mereka ini cenderung untuk sentiasa persoal ke titik bengit semata-mata. Jika sekiranya umat itu diperkasakan dengan dua perkara ini terlebih dulu, mereka akan tahu bagaimana untuk membuat keputusan dari soal passing debatan tadi. Suasana ini berlaku, apa yang dikatakan oleh Tunku Adnan itu, mengingatkan kalangan tertentu supaya insaf. Sekiranya mereka telah kalah dan telah pun quote and quote lanjut usia perjuangannya itu, dibuka ruang. Suasana ini berlaku kerana insan-insan itu tidak menginsafi bahawa jawatan ini ada satu taklif, laisa tashrifun, ianya ada taklif, amanah yang harus dihormati, bahawa amanah itu harus digalas dengan sempurna, dan kesempurnaan menggalas amanah itu ditandai dengan bagaimana kita membuktikan hasil kerja kita, bagaimana ianya dilihat oleh umat. Dan dalam soal sekarang ini UMNO memerlukan pasukan kepimpinan yang sedar bahawa dekad ini adalah dekad kebangkitan Islam. Kita melihat di serata dunia. Dan sebab itu, kalangan-kalangan tertentu di barat begitu sekali merasa tidak senang dengan mana-mana saja bentuk yang the so-called Islamic Resurgence, Nahdah. Sedangkan kebangkitan Islam itu tidak pernah sekalipun bersifat teroris, tidak pernah bersifat ganas. Ia sentiasa santun dan murni dan begitu sekali harmoni. Boleh saya mencelah? Ya, sila. Saya nak tanya kan, di bahagian ada beberapa bahagian di mana dia punya calon di kawasan parlimen ataupun di kawasan ADUN kalah, dan yang kalah tu ketua bahagian, yang kalah tu timbalan ketua bahagian. Tetapi bila ada pemilihan, bukan kalah sekali, ada yang kalah 2 kali, ada kalah yang berkali-kali. Tapi bila tiba ke pemilihan, mereka menawarkan diri untuk memegang jawatan ketua bahagian. Bertelagahlah antara ketua bahagian dengan timbalan ketua bahagian. Kata, saya kalah 1 kali, awak kalah 2 kali. Awak sepatut tak boleh lawan saya, sebab saya hanya kalah sekali. Bertelagahlah. Kalau ambil daripada petikan di situ, kalau kalah, kalah. Masalahnya grassroots tidak boleh menerima orang baru. Grassroots tidak boleh menerima orang yang lain daripada kotak resmi status quo UMNO ni. Dia grassroots tidak mahu membuat perubahan. Masih lagi mahu melihat orang ini layak menjadi ketua bahagian kerana kantongnya begitu banyak. Jadi kalau kantong begitu banyak, maka kita akan lihat hancur UMNO atas kekantongan itu. Kita akan bincang tentang kekantongan ini pada satu siri yang lain. Tapi saya nak menutup yang ini, nak pergi kepada Datuk Seri. Datuk Seri, katakanlah semuanya pemimpin yang akan dipilih nanti berumur 45 tahun ke bawah. Maknanya remaja lah. Dalam konteks kita katakan remaja. Tapi bagi orang-orang yang veteran yang menawarkan diri ni, yang saya baca, yang saya tengok selama ni beberapa hari ni, dia mengatakan, aku nak masuk ni, aku nak mempertahankan supaya UMNO tidak lari daripada perjuangan asalnya. Perjuangan asalnya ialah mengangkat martabat Islam, mengangkat martabat Melayu dan menentukan UMNO ini menjadi hamba kepada orang Melayu, kepada Islam, untuk menentukan Islam Melayu itu bertapak teguh di bumi Malaysia. Sebab itu aku masuk, dia kata. Macam mana? Ya, justru itu saya nyatakan awal tadi. Bila bicara soal kepimpinan, ianya adalah soal perpaduan atau penyatuan individu-individu yang membentuk arus. Dan arus ini harus ditandai dengan insan-insan yang tidak semestinya semuanya mesti muda saja. Kerana kebijaksanaan hikmah orang tua juga diperlukan. Dalam masa yang sama, keremajaan orang muda diperlukan dalam konteks tindakan dan kebangkitan. Ianya harus punyai kesantunan kedua-dua elemen ini. Sebab itu saya amat selesa sekiranya apapun bentuk yang kita nak ulas, kita harus kembali kepada bagaimana Nabi SAW mencaragayakan para sahabatnya dan akhirnya mewujudkan zaman yang paling gemilang yang dunia ini saksikan. Insan-insan hebat, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di ketika seawal usia 10 tahun,
begitu berani menggantikan tempat tiduran Nabi SAW walaupun mengetahui di sekeliling rumah baginda itu telah penuh dengan para pemuda-pemuda yang semuanya assassinators. Kenapa anak muda yang bernama Sayyid Ali Karramallahu Wajhah ini begitu berani? Sebab dalam jiwanya telah ditanam semangat juang mengatasi usia mudanya. Ini yang kita perlu fahami. Dan sekiranya tadi dinyatakan soal individu-individu tertentu yang dah lama offer diri semula, saya ingin nyatakan apa yang pemilih atau perwakilan harus lakukan ialah apabila seorang itu menyatakan beliau menawarkan sesuatu, lihat kepribadian insan itu. Lihat track recordnya. Nak bicara soal Islam, apakah orang itu benar-benar membuktikan dalam hidupnya bahawa dianya itu ikhlas kepada Islam? Bicara soal Melayu, apakah insan itu benar-benar membuktikan dalam tempoh kepimimpinannya dulu dianya ikhlas dan faham apa itu Melayu dan keperluan bangsanya? Kita dengar ramai yang mendakwa dirinya Islam, Datuk. Partinya Islam, Datuk. Gerakannya Islam, Datuk. Tapi akhirnya tindak laku mereka tidak pun membuktikan bahawa mereka itu faham Islam. Begitu juga tentang Melayu. Ramai mengatakan diri mereka Melayu, tapi akhirnya membuktikan mereka tidak pun faham apa itu Melayu. Terima kasih, Datuk. Okey, para penonton yang hormati sekalian, masa sangat mencemburui kita. Kita sudah berada di peringkat akhir dalam perbincangan topik kali ini dalam ruangan telagah ini, dan kita telah pun membincangkan tadi soal meremajakan UMNO. Betapa pentingnya meremajakan UMNO. Ahli kedua-dua ahli panel mengatakan meremajakan UMNO ini tidak semestinya dari segi umurnya. Kita pernah sebut dalam ruangan yang lepas. Tetapi perlulah remaja dari segi tindakan, remaja dari segi ilmu, remaja dari segi kemahuan, komitmen, remaja dari segi involvement, remaja dari segi visi dan misi, remaja dari segi tindakan, tindak tanduk yang diambil itu mesti menggambarkan bahawa mereka sentiasa berada di soft di hadapan untuk mempertahankan Islam, mempertahankan Melayu sebagai pemimpin-pemimpin UMNO. Itu dia punya kuncinya. Dan saranan Tun Dr. Mahathir supaya UMNO mesti diremajakan. Saranannya baik, tetapi setakat yang kita lihat sekarang ini di peringkat bahagian agaknya saranan-saranan ini setengah-setengah pihak barangkali menganggap ini sebagai satu ingatan-ingatan yang berterusan, tetapi nampaknya tidak banyak yang menyambut gayung itu. Tetapi kita lihatlah, apapun para penonton yang Islam, kita akan lihat bagaimana 12 hari bulan nanti terutamanya, dan 18-19 hari bulan nanti kita dapati saranan Tun Dr. Mahathir itu meremajakan UMNO itu sebenarnya saranan itu dituruti atau tidak dituruti, atau saranan itu hanya diketepikan begitu saja. Apapun, terima kasih kepada Profesor, terima kasih kepada Datuk Seri yang telah bersama-sama kita dalam program ini, dan terima kasih kepada para penonton yang terus bersama dengan Telagah terbitan IMRTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.